أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para penonton, tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru walau di mana jua anda berada, mudah-mudahan senantiasa hendaknya berada dalam keadaan sihat walafiat, mudah-mudahan dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa kita kena syukur kepada Allah? Kerana terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita masih lagi dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita gunakan ruang dan kesempatan ini untuk kita sama-sama meningkatkan iman kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah masih lagi bertemankan saya Dai Anas pada pagi ini untuk siaran edisi Khamis 16 Julai 2020 bersamaan dengan 24 Zulqa'dah 1441 Hijriah, dan tajuk yang cukup menarik yang akan kita bicarakan, yang akan kita bincangkan pada pagi ini dalam bab sirah kisah Ratu Balqis. Dan bersama kita pada pagi ini tetamu undangan iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya orang tua macam inilah Ustaz. Allah Akbar. Alhamdulillah kita ditanya Ustaz berbesar hati dan juga mengucapkan jutaan terima kasih atas kesudian yang berbahagia Ustaz untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini bagi membicarakan satu topik yang mungkin agak asing dan janggal bagi kita untuk kita bicarakan, iaitu mungkin ada orang yang bernama Balqis, dan hari ini kita akan membicarakan siapakah itu Ratu Balqis. Dan semestinya banyak perkara yang akan kita bincangkan, banyak perkara-perkara penting yang akan kita kupas pada pagi ini. Dan bila mana sebut tentang kisah Ratu Balqis, tidak lain dan tidak bukan, tidak lari daripada konteks bersama dengan kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam ataupun orang di barat kenal dengan King of Solomon. InsyaAllah juga akan kita bicarakan pada pagi ini. Dan semestinya bagi para penonton Tanyalah Ustaz yang mungkin ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan segan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol di 1800 881677 atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 011 12336480, atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Dan kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi TV9, kita bersiaran lanjutan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan tidak lupa juga bagi yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan juga sebelum saya serahkan kepada yang bagi Ustaz dan juga sedang penonton pada pagi ini, saya menyeru kepada diri saya dan juga seluruh para penonton Tanyalah Ustaz untuk terus mengamalkan penjarakan sosial dan tidak perlu bersalaman ataupun bersentuhan buat ketika ini. Dan kita akan menang dan kita pasti menang insya-Allah, dan juga dengan hashtag kita jaga kita. Dan semestinya kita mendoakan agar pandemik COVID-19 yang melanda dunia pada ketika ini dipulihkan dan juga diberikan kekuatan kepada kita semua, terutamanya para petugas barisan hadapan yang masih lagi sedang berjuang. Mudah-mudahan diberikan kemudahan kepada semua insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz, banyak akan kita perkatakan dalam bab sirah kisah Ratu Balqis. Jadi untuk itu saya serahkan untuk mukadimah kepada yang berbahagia Ustaz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa la. Hadirin Allah, Dai Anas, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah kita sulamkan pagi ini dengan sedikit majlis ilmu, dan dalam topik sirah kita kongsikan satu kisah iaitu Ratu Balqis. Okey.
Sebelum kita mulakan, saya nak ajak untuk siapa-siapa yang ada Al-Quran, kita pagi ini kita cerita lebih kepada tadabbur. Tadabbur iaitu boleh buka surah An-Naml bermula ayat 15 sampai ayat 44. Jadi perkongsian kita pada pagi ini maknanya ruang lingkup dia adalah tadabbur surah An-Naml bermula ayat 15 sampai ayat 44. Jadi 29 ayat kisah mengenai Nabi Sulaiman AS dan juga Ratu Balqis. Okey. Untuk senang faham di tengah-tengah bahagian utara ada satu kerajaan yang terletak di kawasan tanah yang tinggi. Lebih detail lagi, nama tempat itu adalah Urushalim ataupun sekarang kita panggil sebagai Jerusalem. Kenapa Jerusalem ini cukup terkenal? Jerusalem ini terkenal sebab di situ banyaknya para anbiya dilahirkan dan juga sejarah para nabi banyak di situ. Dan yang paling besar apabila ini kita cerita 1000 tahun sebelum Masihi, maknanya 3000 tahun daripada kita 2020 kan. Maknanya 1000 tahun sebelum Masihi. Waktu tu besi baru ditemui. Jadi maknanya perpindahan manusia daripada zaman gangsa ke zaman besi. Kalau kita baca sejarah kan, perpindahan zaman gangsa ke zaman besi pada tahun 1000 tahun sebelum Masihi, pada 3000 tahun daripada zaman kita ni. Dan peristiwa cukup terkenal, ada satu raja bernama Jalut ataupun dalam edisi barat dipanggil Goliath. Yang menyerang kota Jerusalem, sebab kota Jerusalem ni bukit, gunung tinggi kan. Dia lebih kurang dalam 850 meter daripada paras laut. Jadi maknanya cuba menyerang Jerusalem, dan ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan ataupun bangkitkan satu orang raja bernama Talut, dan Talut ini bersama Nabi Daud alaihissalam dapat mengalahkan Jalut. Itu satu sejarah yang cukup terkenal. Kemudian pendekkan cerita, Talut ada anak perempuan dikahwinkan dengan Nabi Daud alaihissalam. Maka lahirlah satu anak yang cukup hebat, iaitu Sulaiman alaihissalam. Jadi tarikh Nabi Sulaiman ini sekitar tahun 950 tahun sebelum Masihi. Jadi kelebihan Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Nabi Sulaiman bukan saja boleh memerintah manusia, tapi juga makhluk-makhluk yang lain. Dia boleh menundukkan jin. Okey. Dan antara jin-jin ni ada satu grup jin yang macam kalau manusia kan, ada manusia baik, ada manusia jahat. Ada manusia jahat lagi mafia. Dah senang faham Gangster. Gangster lah kan, gangster. Jadi grup jin ni dia ada jin jahat, ada jin yang super jahat ataupun yang lebih jahat. Grup ini dipanggil syaitan. Hatta syaitan juga tunduk dan takut kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan kerajaan Nabi Sulaiman ni terkenal sebab dia bukan saja boleh memerintah manusia, jin, haiwan, angin juga cukup terkenal. Okey, itu bahagian utara. Nak senang faham. Kalau negara kita ni macam kerajaan tu letak di Perlis. Nak senang faham di Perlis. Okey. Dalam keadaan yang Nabi Sulaiman tidak tahu, di bahagian selatan, itu Johor lah. Nak senang faham mana Perlis dan Johor, maknanya utara dan juga selatan. Rupanya ada satu kerajaan yang orang tak perasan, tapi kerajaan itu besar, yang menguasai bahagian selatan dan bahagian laut. Kerajaan ini dipanggil kerajaan Sabak. Okey, kerajaan Sabak. Semuanya bermula ketika satu hari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ni dia bergerak satu tempat ke satu tempat dengan tenteranya, dengan juga burung, haiwan-haiwan yang lain, dia boleh memahami bahasa haiwan dan sebagainya. Dia ada satu burung bernama burung hudhud. Okey, burung hudhud ni tugasnya apa? Tugasnya adalah berjalan ke depan, dan kelebihan burung hudhud ni dia boleh nampak air yang berada di bawah bumi. Sebab pergerakan tentera ramai, maknanya penyertaan rombongan tu ramai. Jadi maknanya tentulah dari sudut logistik, kalau bahasa sekarang logistik, daripada sudut persediaan, maka Nabi Sulaiman akan bergerak daripada satu sumber air ke satu sumber air. Ada taklah macam bergerak tanpa ada perancangan. Kan? Satu sumber air ke satu sumber air. Jadi ibu kakak, tuan-tuan sekalian, sampai satu tempat tu, maka mereka berkemah.
Jadi biasanya burung hudhud akan ke depan sebab mata burung hudhud ni Allah SWT kunyikan dia boleh nampak air dekat dalam tanah ni. Jadi maknanya sampai mungkin sumber air itu sungai ataupun tanah tu tak ada air tapi ada sumber air. Mana mereka gali ada sumber air. Jadi Nabi Sulaiman dia akan bergerak daripada sumber air kepada sumber air. Satu hari Nabi Sulaiman AS nak mula bergerak. Tiba-tiba burung hudhud tak ada. Burung tak ada. Ini Allah SWT sebut dalam Al-Quran. Saya sebut tadi boleh tadabbur Al-Quran iaitu ketika Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Naml bermula ayat 20 disebut perkara itu. Maknanya Nabi SAW kata malila aral hudhud. Mana hudhud ni? Sebab tak boleh nak bergerak. Sebab kalau dia kata hudhud tak ada, jadi pencarian sumber air agak susah sebab hudhud ni memang ditugaskan dan dia memang ada kelebihan dia dapat melihat sumber air. Jadi amkana minal ghaibin. Mana pergi ni gaib ni? Maknanya ke mana hudhud ni? Jadi rombongan tidak bergerak. Rombongan tidak bergerak. Jadi Nabi Sulaiman selaku raja ketika itu agak murka. Dia kata, mana pergi hudhud ni kan? Dia dah ada tugas dan sebab dia dah ditugaskan untuk mencari air, tiba-tiba dia tak ada. Jadi tentera yang berkemah di sini nak bergerak tak boleh. Tunggu beberapa hari sampai Nabi Sulaiman agak rasa marah jugalah. Sampai Nabi Sulaiman kata apa? La u'azzibannahu 'adzaban syadidan. Hudhud ni kalau balik jaga dia. La'u'azzibannahu 'azaban syadidan. Aku akan memang denda dia dengan denda yang beratlah. Ataupun tak ada. Au la'udzabbihannahu. Atau aku sembelih lah. Senang cerita. Macam gini lah. Ini macam kita bagi hukum mati lah. Macam tu lah. Sebab apa? Tentera dan rombongan tak boleh nak bergerak. Sebab dia ditugaskan untuk akan ambil sumber air. Tentera akan bergerak daripada sumber air ke sumber air tapi tak boleh bergerak. Jadi maknanya Nabi Sulaiman agak marah. Jadi tunggu tak boleh nak bergerak. Habis macam mana ni? Wahai Nabi Sulaiman, kita tak boleh bergerak ni. Tak apa, kita bagi tempoh sikit. Tiba-tiba hudhud timbul. Tiba-tiba menjelma. Kan? Sustain Tiba-tiba. Apalagi Nabi Sulaiman pun agak marah lah. Nabi Sulaiman kata, kau ni bahasa sekarang nak senang faham, bukan macam tu. Pergi mana ni? Kan? Tentera tak boleh nak bergerak. Nak pergi mana ni kan? Maka hudhud berkata kepada Nabi Sulaiman. Dia kata apa? Wahai Nabi Allah, wahai Raja, famakatha ghaira ba'idin. Aku ni hudhud ni datang daripada tempat yang jauh dan dia berkata, aku jumpa satu kerajaan bernama Sabak. Dan perkataan Sabak tu sendiri disebut dalam Al-Quran nama kerajaan itu binaba'in yaqin. Dan dia membawa berita itu dengan memang aku nampak betul kerajaan Sabak. Kerajaan yang berada di bahagian selatan. Dan memang aku yakin memang kerajaan ini kerajaan yang besar. Kan? Tapi wahai Nabi Sulaiman, apa yang menyedihkan, dakwah ke sana ni tak sampai. Jadi golongan orang Sabak ni mereka menyembah matahari. Ini orang dulu maksudnya pengaruh agama Majusi. Agama Majusi ni dia menyembah matahari dan menyembah api. Mana pengaruh agama Majusi yang berada di negeri bahagian selatan. Tapi mereka ni semua menyembah matahari. Jadi maknanya orang dulu ada yang menyembah bulan, ada menyembah matahari, ada menyembah patung-patung, ada menyembah datuk nenek moyang. Jadi Nabi Sulaiman kata, okey, kerajaan besar tak pernah dengar. Kita tak pernah dengar kerajaan ni kan. Maksudnya tak pernah dengar kerajaan ni. Kerajaannya besar tapi penyembah matahari. Jadi terpanggil Nabi Sulaiman AS, kita perlu mengislamkan maknanya kerajaan ini. Jadi ibu bapa kakak tuan-tuan sekalian, agama Islam ni ada agama tauhid, mana agama yang mentauhid, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya perkataan Islam pertama digunakan adalah zaman Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS telah digunakan perkataan Islam. Jadi maknanya Nabi Ibrahim ni bila tarikh dia adalah 1800 tahun sebelum Masihi. Jadi maksudnya kalau kita tahun 2020,
1800 tahun sebelum Masihi, lebih kurang 3800 tahun sebelum Masihi. Itu Nabi Ibrahim AS. Jadi maknanya zaman Nabi Sulaiman juga telah digunakan perkataan Islam itu. Jadi maknanya terpanggil untuk berdakwah kepada sebuah kerajaan ini, dan macam mana kerajaan ini adalah kerajaan yang dipimpin oleh satu orang perempuan bernama Balqis, ataupun kita panggil sebagai Ratu Balqis. Okey. Pertama sekali yang kita nak cuba faham, zaman itu satu kerajaan besar dipimpin oleh seorang perempuan, satu benda yang pelik dan janggal. Luar biasa. Sebab apa? Zaman itu kalau raja ni orang lelaki. Biasa, standard lah kan. Normalnya lelaki. Normalnya orang lelaki. Ini kita cerita 3,000 tahun dulu tau. Mana 1950 tahun sebelum Masihi. Jadi maknanya apabila satu kerajaan besar dipimpin oleh seorang perempuan, maknanya orang perempuan ini luar biasa. Macam mana dia boleh pimpin, kan? Dan kerajaan Sabak ni pula, dia mempunyai satu teknologi ketika itu, ni kita cerita 3,000 tahun dulu tau, iaitu sebuah empangan yang besar. Saya pernah sampai ke empangan itu. Empangan itu di antara Sana'a dekat Yaman ke Hadramaut di tengah-tengah tu. Empangan tu sampai sekarang masih ada kesan-kesan dia. Dan saya yakin Jejak Rasul juga pernah buat liputan dokumentari ke sana tu. Maknanya runtuhan empangan ni. Ini kita cerita 3,000 tahun dulu. Macam mana gunung itu diletakkan satu tembok yang besar yang tahan dengan tekanan air yang cukup banyak. Maknanya bukan calang-calang punya teknologi ketika itu. Kita bicara 3,000 tahun lepas, bukan ada satu ilmu engineering yang betul-betul maknanya ditulis sebagai buku orang boleh belajar. Macam mana boleh ada benda-benda itu? Ini yang Nabi Sulaiman tanya. Tapi apa yang menarik yang terpanggil Nabi Sulaiman ni adalah kenapa wujudnya kerajaan ini tetapi dia tidak Islam. Maksudnya dia penyembah matahari dan rasa tanggungjawab untuk mengislamkan Ratu Balqis dan juga kerajaan Sabak itu. Ini yang Hud cerita, inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walha 'arsyun 'azim. Okey. Disebut dalam Quran surah 16 ayat 23 ni bahawa dia ada 'arsyun 'azim. Dia ada singgah sana yang azim, yang hebat. Kita boleh lihat sebentar. Cerita mengenai singgah sana. Suasana dan juga keadaan pada ketika itu bila mana Hud berbicara, mempertahankan juga sekaligus dirinya. Kenapa lambat, kalau dalam istilah Indonesianya telat, kan? Jadi insya-Allah kita akan sambung kisah Ratu Balqis selepas pada ini. Jadi terus setia menonton kami, saudara. Biasakan kehidupan normal baru. Dakwah Taylah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi kita membicarakan dalam bab sirah kisah Ratu Balqis. Kisah yang cukup mendebarkan sebenarnya. Walaupun kita sedia maklum bagaimana hebatnya kisah Ratu Balqis bersama dengan kerajaan baginda Nabi Sulaiman AS. Tapi hari ini kita berbicara dan kita membangkitkan kembali sirah ni, bagaimana kita boleh adaptasikan dalam kehidupan kita. Dan kita ingin bersambung bagaimana kisah perihal Hud yang lewat datang dalam barisan tentera Nabi Allah Sulaiman AS, dan bagaimana dia melihat bagaimana kerajaan Sabak pada ketika itu, bukan Sabak Bernam, bukan, walaupun di Malaysia ni pun ada Sabak Bernam, kalau di Johor ada Sabak Awar, walaupun di laut juga keadaan perihalnya mungkin ada kaitan di situ. Dan kalau kita nak bandingkan, mungkin ada kisah-kisah yang mungkin
boleh dikongsikan oleh bagi Ustaz. Tapi sebelum itu kita sambung Ustaz kisah yang kita berhenti sebentar tadi. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih kepada Dr. Anas, kepada seluruh sidang penonton yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey, saya nak point ataupun nak fokuskan beberapa perkataan yang Al-Quran gunakan dan kemudian macam mana benda ini berkaitan dengan sejarah Ratu Balqis dan juga Nabi Sulaiman. Jadi Hudhud ni kata, Hudhud ni maknanya dia melaporkan kepada Nabi Sulaiman bahawa inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun azim. Wahai Nabi Sulaiman, aku melihat, aku jumpa, aku tengok satu kerajaan di bahagian selatan yang dipimpin oleh seorang wanita. Okey. Jadi ini apa yang Hudhud beritakan, kan? Nasib baik tau. Kalau tak kan cerah masa depan Hudhud. Allah Akbar. Cerah masa depan. Jadi dia pun maknanya pergi tu nasib baik dia bawa satu berita besar. Kalau tidak sebab ada alasan yang kukuh. Nabi Sulaiman dah cakaplah au'zibannahum azaban syadidan ataupun la'udhbihannahum. Aku sembelihlah jugalah si Hudhud ni kan. Nasib baik kan dia bawa mana berita kan. Jadi ini wajadtu mura'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'. Maknanya Ratu Balqis ni ada semua benda. Semua benda. Okey. Walaha arsyun azim, dan dia ada singgasana yang azim, maknanya yang besar. Okey. Kita cuba refleksi dan cuba kita tengok sejarah orang dulu. Kebanyakan dulu kerajaan kalau besar, kerajaan tu lelaki. Okey. Dan biasanya bila kerajaan yang dipimpin orang lelaki ini terkenal dengan perang. Betul. Ini kebiasaan kita tengok Alexander the Great lah, Cyrus the Great lah, hatta raja Nabi Daud alaihissalam pun banyak berlaku peperangan-peperangan, kan? Begitu Nabi Sulaiman alaihissalam juga. Tapi Ratu Balqis ini tidak berperang. Okay, tidak ada sejarah dia menyerang kerajaan-kerajaan lain. Dia kerajaan selatan yang ada semua benda, walah arsyun azim. Dia ada arasy singgasana yang hebat. Sebab apa? Kalau kita tengok kisah-kisah dulu, ke sejarah dulu, kalau kita baca ke, kita tengok gambar-gambar ke apa semua, orang lelaki menjadi raja, singgahsana dia biasa je. Dari kerusi, adalah satu inilah apa. Cukup. Padanya orang cukup sebab singgah-singgah dia biasa je. Cuba kita tengoklah. Sekejap lagi kita tengok dekat gambar-gambar kat Google ke apa semua, singgah-sana raja dulu. Maknanya kalau orang lelaki singgah-sana dia nampak wah tinggi singgah-sana, tapi singgah-sana dia biasa. Ini satu orang, sebuah negara yang dipimpin oleh satu orang puteri, satu orang ratu, wa arsyun azim, singgahsananya azim, luar biasa. Sebab apa? Orang perempuan. Jadi singgahsana dia cantik. Psikologi di situ. Psikologi di situ. Sebab tu arsyun azim. Jadi dalam kitab tafsir, ahli mufassirin daripada maknanya ahli kitab, pencipta ahli kitab, mana menceritakan bahawa singgahsana Ratu Balqis ni dia ada atas dan dia sudah ada dekorasi, iaitu ada ruang-ruang macam pintu sebanyak 7 pintu. Maknanya ada puzzle dia, ada satu dekorasi dia. Kalau saya pergi ke Palestin, biasa bawa orang pergi Palestin, di dalam Masjid Al-Aqsa terdapat satu mimbar. Mimbar yang cukup hebat kerana apa? Mimbar itu dia punya dekorasi yang berbeza daripada mimbar yang ada di dunia. Mimbar itu daripada 16,000 kepingan kayu yang ditanggam dan dipasak macam Lego lah untuk jadi mimbar. Itu zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Maksudnya pun orang nampak hebatnya. Bayangkan satu mimbar, satu singgasana yang dah ada dekorasi dia. Salah satu dia adalah maknanya ada gelungan-gelungan macam pintu 7 keliling singgasana tu. Daripada emas dan juga perak. Dan juga bertatahkan permata-permata yang hebat. Okey, kita tengok dulu bila permata ni dia bukan saja untuk cantik tau. Tapi permata ni untuk dia tak licin. Okey, katakan kita ada meja sini. Katakanlah meja ni adalah meja perak ke ataupun meja emas, kan? Dia licin sebenarnya. Kan? Sebab tu kalau kita tengok kenapa pedang-pedang dulu kalau kita pergi museum Topkapi, pedang Nabi SAW. Oh, nampaknya kenapa mewah-mewah kan? Ada permata dan sebagainya. Sebenarnya bukan untuk mewah tu. Untuk mengelakkan dia berlicin. Sebab kalau perang,
kan mungkin ada darah kan. Jadi takut terlepas daripada tangan kita dengan hulu. Jadi wujudnya pemata untuk mengelakkan daripada licin. Dia grip. The grip untuk grip kan. Kalau keris orang Melayu dia ada lekuk dia macam itu. Look. Ada dia punya belalai gajah dia panggil. Ada kan. Kalau macam pedang samurai dia ada kain kan. Katana. Sebenarnya kewujudan pemata ni dia bukan saja untuk dekorasi, tapi ada satu benda untuk grip. Allah. Maknanya lebih kukuh duduk, kalau letak benda-benda takkan bergerak. Allahu akbar. Maknanya pemata-pemata yang khas. Jadi singgah sananya ada dekorasi-dekorasi. Sebab itu Al-Quran sendiri sebut ketika itu, ni kita cerita 3,000 tahun dulu tau. Fizik tu. Fizik dia kan. Fizik dah diguna pakai pada ketika itu. Walaha arsyun azim. Dia ada satu singgah sana yang azim. Perkataan azim ni dalam Quran kalau dalam bahasa Arab memang hebat besar lah. Agung. Maknanya memang kita tak macam tak boleh boleh dibayangkan ketika itu kan. Sebab bukan untuk raja orang perempuan. Betul. Jadi cantiklah sikit dekorasi dia. Okey, kita cerita setakat tu kenapa singgah sana ni. Betul Ustaz. InsyaAllah kita nak raikan dulu Ustaz soalan. Khusyuk mendengar penceritaan Ustaz insyaAllah. Dan sebenarnya banyak lagi yang akan dikongsikan, tapi sebelum tu para penonton kita raikan terlebih dahulu soalan sahabat kita menerusi Facebook yang bertanya. Zul Hakim Iman, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ratu Balqis manusia atau jin? Soalan yang cukup ringkas. Soalan dan dia jawapannya Ustaz. Manusia ke jin? Masa tu pun jin Ustaz. Okey. Mengenai peristiwa Ratu Balqis ni, sebab Ratu Balqis ni dia adalah kisah ahli kitab. Okey. Yang kemudian diwahyukan kembali dalam Al-Quran. Kisah Ratu Balqis. Jadi maknanya ketika Nabi kita Muhammad SAW ditanya oleh ahli kitab mengenai tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi maksudnya ahli kitab ni nak test kan. Kalau Muhammad itu betul Nabi dan Rasul, sudah tentu dia akan tahu kisah-kisah Nabi dan Rasul terdahulu. Ceritakan kepada kami mengenai kisah Nabi Sulaiman. Nabi SAW ketika itu mendapat wahyu bukan saja kisah Nabi Sulaiman, tapi kisah Ratu Balqis. Kalau gitu tidak ada seorang pun yang akan tahu kisah Ratu Balqis kecuali orang itu adalah Nabi. Ataupun dan Rasul. Itu yang maknanya Allah SWT turunkan surah An-Naml ni kisah Nabi Ibrahim. Okey. Kisah Nabi Sulaiman. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian, adakah Balqis ini jin ataupun manusia? Kisah ini diambil ataupun perkataan ini diambil daripada apa kita panggil sebagai Israiliyat. Israiliyat ni maknanya pengkisahan daripada ahli kitab. Apa pendirian kita sebagai orang Islam kalau mendengar perkataan Israiliyat, kalau benda itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis kena tolak. Sebagai contoh benda-benda mengaibkan, ada ahli kitab ada cerita-cerita kisah-kisah yang banyak mengaibkan nabi-nabi. Dia kata apalah Nabi Sulaiman, Nabi Lut alaihissalam pernah, maksudnya sebab Nabi Lut alaihissalam kan dia punya kaumnya adalah homoseks kan. Sodom. Pada sodomi atau Sodom kan. Jadi ketika itu anak Nabi Lut ada perempuan. Jadi anak Nabi Lut ni ahli kitab kan. Akhirnya dia nak kahwin tak dapat, akhirnya dia buat hubungan dengan Nabi Lut. Itu ahli kitab cerita Israiliyat bertentangan dengan Al-Quran hadis. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang mengutuskan seorang nabi yang berbuat perkara-perkara demikian. Tolak. Betul. Tapi kalau dia kata tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kita boleh ambil untuk iktibar ataupun jangan menidakkan, jangan mengiyakan bersungguh-sungguh. Okey. Balik kepada soalan yang bertanya, adakah Ratu Balqis itu manusia ataupun jin? Kan? Ada riwayat mengatakan bahawa Ratu Balqis dia ada sumpahan. Nanti kita akan cerita yang sebahagian badannya daripada pusat ke bawah adalah menyerupai jin. Dan ketika Nabi Sulaiman AS jemput Ratu Balqis ini untuk datang ke Jerusalem, jadi Nabi Sulaiman yang menyembuhkan sumpahan kepada Ratu Balqis ini. Tapi maknanya saya nak ceritakan itu adalah perkhabaran ahli kitab. Yang kita tak boleh nak mengiyakan, ini mesti begini tak, kan? Ataupun menolaknya, takut tak. Maknanya kita ambil iktibar daripada peristiwa itu, kan? Jadi dia tetap manusia, tapi ada sumpahan yang dia lalui dan yang sebahagian badannya merupai jin daripada pusat ke bawah. Nanti kita akan cerita untuk seterusnya ketika Ratu Balqis dijemput ke Jerusalem
oleh Nabi Sulaiman AS. Kronologi dia akan sampai ke puncak cerita tu Ustaz, insya-Allah. Dan kita raihkan lagi Ustaz soalan menerusi sahabat kita lagi yang bertanya juga menerusi kali ini daripada rakan WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustaz dan Dai serta kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya Ustaz, yang pertama, adakah Ratu Balqis ini hanya satu-satunya kisah ratu yang hebat terdapat di dalam Al-Quranul Karim? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah agama yang dianuti oleh Ratu Balqis sebelum memeluk kepada Islam? Mohon pencerahan. Terima kasih Ustaz. Dua soalan di situ daripada sahabat kita. Okey. Yang pertamanya, kisah ratu. Ratu ni maknanya kisah orang perempuan kan. Dia memerintah. Dialah yang paling diceritakan dalam Al-Quran. Kisah seorang raja perempuan yang memerintah ketika itu, dan juga kewujudan rajanya itu, kewujudan kerajaannya itu sampai disebut dalam Al-Quran dan mempunyai arsyun azim, maknanya singgasana yang luar biasa hebat. Maknanya dia lah satu-satunya yang di-highlightkan sebagai ratu yang hebat dalam Al-Quran. Okey. Kemudian apakah agama yang dianuti oleh Ratu Balqis dan kaumnya itu, iaitu dia adalah agama Majusi penyembah matahari ketika itu, yang menyebabkan Nabi Sulaiman terpanggil untuk datang untuk mengislamkan kerajaan Balqis ni. Okey. Jadi penyembahan kepada matahari ketika itu. Okey, kita sambung kita sambung. Jadi dalam Al-Quran ayat yang ke-24, apa kata Hud ni? Jadi Hud kata dia ada arsyun azim, dia ada singgasana yang hebat. Singgasana yang hebat ni daripada emas, daripada perak, dan bertatahkan permata-permata yang terpilih. Bukan saja dia warna-warna dia, tapi fungsi fizik dia. Betul. Kita cerita fungsi fizik sebab sudut fizik Daban Ratu Balqis dah tinggi. Dia boleh buat satu empangan yang sampai sekarang kita boleh tengok empangannya itu ada di Yaman. Yaman. Walaupun empangan itu sekarang tak boleh nak guna, memang dah pecah sana sini, tapi masih wujudnya kesan-kesan sejarah itu. Mana ini cerita 3,000 tahun dulu pun cerita. Ini bukan cerita engineering zaman sekarang. Kita boleh empangan itu, empangan ini cerita 3,000 tahun dulu tau. Mereka telah berjaya memilih sebuah empangan yang besar. Jadi maknanya wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams min dunillah. Maknanya aku mendapati, kata Hud tadi ni, dia dan juga kaumnya itu menyembah matahari. Okey. Dan yang lebih malang lagi, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan telah menipu daya banyak perkara-perkara perbuatan dia. Okey. Jadi bibo kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian kan. Kita ni cara memandang manusia ni tak sama. Kan? Jadi sebab itulah satu ketika dulu disebut orang sebagai orang jahiliyah. Jahiliyah ni maknanya orang yang jahil. Jahil. Orang Arab pernah disebut orang jahiliyah. Okey. Begitu juga beberapa kaum pernah disebut orang jahiliyah, orang yang jahil. Padahal kaum Arab ketika itu, kata zaman Nabi ni kan, dan beberapa kaum yang disebut sebagai jahiliyah, bukan orang yang bodoh. Betul. Kan? Mereka orang yang pandai. Tetapi mereka tidak boleh menimbang mana baik, mana buruk. Allah. Sebab itu banyak pendapat ulama zaman sekarang ini, kita cerita tahun milenium ini kan, sudah boleh digelar sebagai zaman jahiliyah. Sebab apa? Bukan orang bodoh, kan? Bukan orang tak pandai. Orang dapat membina bangunan yang hebat-hebat. Ekonomi, teknologi sebagainya. Tetapi ada orang yang tak boleh menimbang mana baik, mana buruk. Kayu ukur tu. Kayu ukur tu. Jadi maksudnya, cuba tengok, bayangkan zaman Nabi SAW, orang tanam bayi, bunuh bayi perempuan sebab tak suka anak perempuan. Zaman sekarang berlaku. Zaman sekarang lagi teruk, bukan saja bayi perempuan, bayi lelaki pun kena buang. Tak kira jantina. Okay. Zaman dulu orang fikir, untuk jadi hebat kita kena berperang. Maka mereka berperang, membunuh orang awam dan sebagainya. Zaman sekarang pun sama juga. Sebab itu para ulama kata zaman sekarang ni mana dah disebut sebagai jahiliyah moden. Bukan orang bukan jahil, bukan, tapi tak boleh menimbang. Jadi sama juga pada zaman Ratu Balqis ini, dia ada min kulli syai'in, semua benda dia ada. Serba-serbi lengkap. Serba-serbi lengkap. Kan? Dan juga wala arsyun azim, ada singgasana yang hebat pula tu dibandingkan kerajaan yang lain, kerajaan orang lelaki yang lain. Cuma ada kursi macam tu ya. Ini memang dia ada dekorasi dia kan, arsyun azim. Cumanya syaitan telah menipu daya dia. Jadi dia tak boleh nak menimbangkan mana baik mana buruk.
Jadi maknanya rule atau undang-undang negara dia waktu itu tak boleh nak menimbangkan mana baik mana buruk dan sebagainya. Maka ketika itulah Nabi Sulaiman alaihissalam kata okey, kita kena usaha untuk Islamkan maknanya kerajaan Balqis ini. Ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Okey, kemudian Nabi Sulaiman kata apa? Okey, kita mulakan modus operandi dia ataupun dia punya pergerakan perancangan dia kan? Dengan Nabi Sulaiman alaihissalam menghantar surat utusan. Ada utusan Jadi maknanya Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan Hudhud, idhab bi kitabi hadza. Maknanya okey, pergi bawa surat aku ni kepada Ratu Balqis. Okey, idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Okey, kita hantar satu utusan, satu surat, tengok apa dia nak jawab. Kan? Jadi maknanya buat satu utusan aku Nabi Sulaiman alaihissalam, kan? Dan perkataan Nabi Sulaiman dalam surat itu dirakamkan dalam Al-Quran. Apa yang Nabi Sulaiman sebut? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini daripada Sulaiman dan sesungguhnya ia dimulakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi seruan kepada Ratu Balqis, kan? Surat itu tulis. Jadi ulama perubatan Islam menyatakan bahawa ayat ini bagus untuk dibaca untuk melembutkan hati seseorang. Melembutkan hati seseorang ni untuk anak, untuk isteri, untuk suami, kan? Jadi maknanya kita baca ayat ini, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, sambungkan ayat dan seterusnya, alla ta'lu alaiha wa tuni muslimin. Maknanya tidaklah agar kamu tidak sombong dan kamu datang kepada aku seperti orang yang menyerah diri. Maknanya orang mengikutlah. Jadi bibi bapak tuan-tuan sekalian, kita hari ini masak, kan? Kita hari ini maknanya membuat satu benda dan sebagainya, kan? Beramallah dengan ayat Quran, kan? Supaya hidup kita diberkati, dan salah satunya adalah ayat ini, kan? Iaitu ayat yang ke-30 dan 31 dan surah An-Naml ini. Itu bagus untuk melembutkan hati, tapi hati isteri, anak, suami dan orang sekeliling kita tau. Jangan salah guna. Salah guna. Allahu Akbar. Dia dapat ayat pengasih baru daripada Ustaz ni. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama ambil iktibar daripada kisah ni, dan insya-Allah banyak lagi akan kita bicarakan Ustaz, dan juga para penonton jangan ke mana-mana, biasakan kehidupan normal baru. Dakwah tayar Ustaz sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah. Terima kasih masih lagi terus setia bersama dengan kami Tayar Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita membicarakan topik sirah, kisah Ratu Balqis. Bagi anda yang sama ada bernama Balqis ataupun tidak, kita kena tonton pada hari ini sesuatu yang menarik dan istimewa kita perdengarkan, kita kongsikan tentang kisah Ratu Balqis. Dan masya-Allah tabarakallah, bagi anda yang para penonton ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan segan, terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1800881677 atau menerusi aplikasi WhatsApp, hantarkan di 011112336480 atau terus saja ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz,
Kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita sebelum kita dengar kisah lanjut tentang Ratu Balqis ni. Kita nak raikan terlebih dahulu sahabat kita yang bertanya di Facebook. Masrifah Nur Jamain bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, adakah Ratu Balqis sering bermusyawarah dan meminta pandangan daripada pembesar dan pembantu istana beliau sebelum membuat sesuatu keputusan yang ingin dilakukan? Apakah pengajarannya kepada kita? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Boleh dikatakan sebagai tuan penasihat, begitulah lebih kurang. Jadi penasihat ini sebenarnya penting Ustaz dalam hala tuju sesebuah pentadbiran ataupun pengurusan negara. Jadi sedikit pada Ustaz. Okey. Balik pada cerita ni, yang menariknya ketika Datuk Balqis dapat surat daripada Nabi Sulaiman, maknanya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Dan kita dah kongsikan bagi ulama perubatan Islam, ayat ini adalah ayat untuk melembutkan hati, dan kalau kita nak cerita mengenai ayat ataupun ayat-ayat Al-Quran ni, dia adalah penuh dengan perkataan-perkataan atau kalamullah yang ada kelebihan-kelebihan dan mukjizat-mukjizatnya. Ada yang direct Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW, ada yang pengalaman ulama-ulama perubatan Islam yang dinukilkan dalam kitab-kitab mereka. Jadi antaranya ayat ini adalah bagus untuk kita amalkan. Amalkan ni bukan untuk tujuan semata-mata untuk satu benda, sebagai amalan ayat Quran kepada diri kita tu, dan mudah-mudahan dengan keberkatan dan kebaikan ayat ini Allah tunaikan hajat kita, iaitu lembutkanlah orang yang ada di sekeliling kita. Ini isteri tak mau dengar cakap kan. Suami buat tak tahu, anak makin degil, bawa air ke ustaz, turunlah ustaz, buatkan dengan semua kan. Ustaz pun tengok, ustaz berkata anak aku pun lebih kurang je. Allah Akbar. Jadi kita buat air sendirilah. Buatlah, kita masak-masak baca. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Saya masak, saya membaca. Jadi jadi masakan itu dibacakan ayat Quran. Berkat. Jadi berkat kan. Okey, balik pada pertanyaan maknanya sedang penonton yang saya sayangi sekalian kan. Jadi ketika mendapat surat ni, okey, apa yang Nabi Sulaiman, apa yang Ratu Balqis buat? Kan? Benda ni dirakamkan dalam Al-Quran. Kan? Maka waktu baca kata qalat ya ayyuhal mala'u. Berkata Ratu Balqis, wahai pembesar-pembesar, aftuni fi amri ma kuntu qati'an amran hatta tashhadun. Boleh tak bagi aku sedikit pandangan? Aftuni, fatwakan pada aku. Aftuni ni maknanya bagi pandangan pada aku, ceritakan kepada aku nak buat satu keputusan ni. Satu raja kerajaan daripada utara, macam nak faham macam Raja Perlis kan, hantar kepada bahagian Johor kan, nak senang faham dia kedudukan nak senang faham kedudukan tu. Jadi bagi pandangan kepada aku, apa yang kita nak buat, apa yang kita nak buat ni. Jadi kerajaan Sabak ketika itu satu kerajaan yang kuat besar. Jadi apa kata pembesar-pembesar dia? Pembesar kata qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Kita ni wahai puteri, wahai tuanku, adalah satu kerajaan yang kuat dan juga ba'sun syadid, keberanian yang luar biasa. Luar biasa. Jadi maknanya dia adalah satu kerajaan yang kuat dan keberanian luar biasa. Jadi maknanya kita tuanku buatlah keputusan. Sebab kita tak perlu tunduk pada kerajaan ini. Kita kuat kan? Kita kuat. Kita kuat. Kita dah ada empangan yang hebat, semua cukup. Keraja kita punya rakyat pun makmur. Kemudian kita ada tentera-tentera yang uli baksin ni, maknanya keberanian luar biasa. Tak pernah kita tak kacau negara orang, kita tak takluk negara orang. Orang pun tak berani nak takluk negara kita. Kita adalah kerajaan yang baik macam tu kan. Jadi macam demokrasi. Demokrasi. Maknanya kita bagus, kita tak ganggu orang, orang pun tak ganggu kita. Kita dah cukup semua. Dan bukan kita kerajaan lemah, kita kerajaan yang kuat. Maka tuanku buatlah keputusan. Kata pembesar-pembesar. Jadi balik pada soalan tu, Ratu Balqis ni adalah satu orang ratu yang memerintah, dan juga dia suka untuk mendengar pandangan-pandangan penasihat-penasihat yang bijaksana yang ada di sekeliling dia itulah. Okey, mungkin kita boleh sentuh mengenai bijaksana kan. Okey. Kalau kita ni belajar secara formal, buku, menghadap guru dan sebagainya, kita akan jadi pandai. Okey, jadi orang pandai, orang yang belajar. Sebab tu dalam Islam disuruh kita jangan berhenti belajar supaya kita jadi orang pandai. Okey? Orang yang banyak pengalaman pula adalah orang yang cerdik.
Sebab itu belum tentu orang pandai, orang tu cerdik. Ada orang kadang-kadang alhamdulillah syukur belajarnya pandai, masuk universiti sampai belajar pasal bisnes, sampai memiliki PhD dan sebagainya, tapi duduk pada dunia bisnes sebenar mungkin kadang-kadang pengalamannya kurang. Betul. Praktikalnya kalah. Kalah. Ada orang yang memang belajar sampai darjah 6 je. Tapi daripada tu bermula daripada jual kacang, jual surat khabar, jual apa semua, sekarang menjadi maknanya usahawan yang berjaya. Betul. Jadi maknanya kalau nak pandai kena belajar, jangan pernah berhenti belajar. Kalau nak cerdik kena banyak pengalaman. Gabungan antara pandai dan cerdik itulah bijaksana. Jadi maknanya orang bijaksana adalah orang yang ilmunya tinggi dan pengalamannya luas. Jadi Ratu Balqis punyai penasihat-penasihat yang bijaksana. Maksudnya apabila sebut bijaksana je kita faham terus. Mereka adalah orang yang pandai belajar, maknanya melalui satu proses pembelajaran yang tidak pernah bertepi dan pengalaman luas. Begitu juga dengan Ratu Balqis itu sendiri. Maknanya ilmunya tinggi dan pengalamannya luas. Maka apa kata Ratu Balqis? Ratu Balqis kata ginilah. Kalau gitu, maknanya inni mursilatun ilaihim bihadiyah fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Maknanya gini, kita utuskan. Jadi Hud tadi dah bagi bersurat. Okay, kita utuskan hadiah. Jadi hadiah-hadiah ini daripada mas-mas daripada selatan. Permata-permata daripada laut. Laut ada permata dia. Darat ada permata dia. Beza tau, permata laut dengan permata darat. Beza. Nabi Sulaiman, dia kerajaan darat. Dia kerajaan bahagian utara kan. Ratu Balqis kerajaan bahagian selatan, bahagian dengan laut. Jadi permata mereka berbeza. Jadi maknanya kita hadiahkan kepada Sulaiman ini, kata Ratu Balqis, dengan hadiah-hadiah emas, perak dan juga permata-permata laut, permata-permata yang mungkin orang-orang bahagian darat ni jarang dapat. Maknanya kita bagi hadiah. Dan kita tengok apa jawapan dia pula. Sekarang maknanya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Maknanya daripada surat Nabi Sulaiman tu, Nabi Sulaiman kata, aku jemput engkau untuk datang ke Jerusalem, ke kerajaan bahagian utara. Dia kata, kita kuat khair bahasa kita bagi hadiah lah sebagai tanda persahabatan kerajaan. Macam kita lah, kerajaan kita kan pernah dulu bagi bunga emas pada kerajaan Thailand, ufti kan, atau kadang kerajaan lain kadang ada bagi ufti dan sebagainya sebagai tanda persahabatan. Kita pernah utusan ke negeri China di zaman kerajaan Melaka, dan China juga pernah datang bawa utusan-utusan hadiah-hadiah. Begitu juga dengan kerajaan sekeliling dan sebagainya. Maknanya itu yang dibawa oleh Ratu Balqis. Tak perlu dah datang. Kita ada kat sini semua cukup apa semua. Tak apa, kita bagi hadiah sebagai tanda persahabatan. Okey. Apa yang berlaku? Jadi datang utusan duk suspense sikit. Suspense dramatik tu dramatik. Okay. Datang utusan, falamma jaa Sulaiman qala, datang utusan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata apa? Nabi Sulaiman kata apa? Okey, ini bahasa Al-Quran yang nak senang kita faham. Nabi Sulaiman tengok hadiah ni, Nabi Sulaiman kata apa? Benda-benda ni semua kalau aku nak, aku boleh dapat. Sebab Nabi Sulaiman adalah orang yang bukan saja boleh memerintah manusia dan juga jin. Anytime, mana bila-bila masa kalau aku nak benda aku dapat. Aku cuma nak Ratu Balqis tu datang ke kerajaan bahagian utara ni, datang. Maknanya datang sini. Kalau dia tak mau datang, aku akan datang ke sana. Nabi Sulaiman kata mencemar dulu. Kalau tak mau datang, aku akan datang sana. Okey. Tapi kalau dia kata Nabi Sulaiman bergerak daripada utara untuk ke selatan, okey, mungkin persepsi berbeza. Raja kalau datang, takkan datang seorang-seorang, maksudnya bala tentera dan sebagainya. Dan sudah tentu Ratu Balqis juga akan menyediakan bala tentera. Sikit silap faham, berlaku peperangan. Betul. Sikit utusan teknikal sikit je akan berlaku perang. Jadi Ratu Balqis ni orang yang cerdik dan pandai. Sebab itulah dia boleh memerintah sebuah negara besar. Jadi Nabi Sulaiman kata, hadiah ni terima kasih, tapi aku bukan nak ni. Aku jemput dia datang untuk ke kerajaan aku ni, ke bahagian utara ni, datang. Jadi kalau dia tak mau datang, aku datang kat dia. Ratu Balqis sangat memahami perkara ini.
sikit punya teknikal silap penterjemahan ke, akan berlaku peperangan besar. Maka ketika itu Tubal-Kis berkata apa, tak apa. Maknanya biar kita datang ke kerajaan Nabi Sulaiman. So maksudnya itu yang Nabi Sulaiman kata dalam Al-Quran, Allah rakamkan benda ni, irji' ilaihim. Maknanya kau balik pada ratu kau cakap kalau tak mau datang maka kita akan datang. Kita akan datang pada Ratu Balqis. Jadi Ratu Balqis dengar perkara ini, dia pun bermesyuarat, kemudian dia pun berbincang-bincang dengan orang sekeliling. Akhirnya Ratu Balqis bersetuju untuk datang daripada kerajaan selatan kepada kerajaan utara, iaitu kerajaan Nabi Sulaiman AS ke Jerusalem, datang ke Jerusalem. Allah. Secara psikologi ni Ustaz, kalau kita faham secara dasar apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman AS, orang perempuan ni kan suka hadiah, Ustaz, suka pemberian. Jadi mungkin inilah salah satu psikologi yang digunakan oleh Nabi Sulaiman AS. Masya-Allah tabarakallah, benar-benar berkesan Ustaz, diberikan hadiah dan memang berjayalah plot ataupun perancangan tersebut. Dan sebenarnya Nabi Sulaiman tidak menginginkan apa pun. Yang diinginkan adalah Ratu Balqis beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya banyak lagi yang Ustaz nak kongsikan, tapi sebelum tu kita nak raikan terlebih dahulu Ustaz soalan daripada sahabat kita di Facebook yang bertanya, Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dai dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya Ustaz, bagaimanakah kisah istana Ratu Balqis boleh dipindahkan? Ini dah sampai plot ataupun kemuncak cerita. Dan siapakah sebenarnya yang memindahkan istana Ratu Balqis itu? Ada yang berkata jin ifrit. Mohon pencerahan. Terima kasih. Soalan yang cukup baik, kena dengan kronologi kisah penceritaan pada ketika ini Ustaz. Okey. Ini soalan ni dia dah ke depan kita jawab sikit dulu. Ketika Ratu Balqis setuju untuk datang, maka ada beberapa siri peristiwa. Antaranya adalah sebab Hud kata Ratu Balqis ni ada arsyun azim, maknanya dia ada singgahsana yang hebat. Dekorasi dia dan juga fizik-fizik yang ada kat situ. Maknanya kenapa letakkan pemata kat sini, pemata daripada lautan dan daratan, kenapa letakkan di sini, maknanya ada sebab-sebab tertentu dia, kan? Jadi maknanya sebab itulah ketika Ratu Balqis mula bergerak, antaranya adalah Sulaiman kata kalau betul Hud ni cakap, kita ambil singgahsana ni bawa ke Jerusalem. Sebab apa? Sebab ratu ni orang perempuan. Kita tak tahu dia punya saiz badan dia, kan? Dia akan lebih selesa duduk dekat kursi yang biasa dia duduk. Contohlah katakan ada Anas kan, biasa duduk kat rumah kursi lain kan. Sekali macam dekat 2 jam kat tanya ustaz duduk kursi macam gini, mungkin tidak selesa untuk dekat rumah kan. Jadi maknanya dia sudah tentu dia akan lebih selesa duduk di kursi yang biasa dia duduk. Jadi maknanya sebab itulah dipindahkan singgah sana. Arash di sini, arash maksudnya singgasana Ratu Balqis ke Jerusalem, supaya dia duduk dengan saiz body dia lah, mana saiz body dia dan keadaan yang biasa dia duduk biar dia selesa. Dia datang ni biar dia selesa, kat tempat kita ni biasa dia selesa. Okey, jadi kita akan ceritakan pemindahan itu, tapi soalan di sini adalah siapakah memindahkan? Adakah jin ifrit ataupun siapa? Okey. Jin ni banyak jenis. Dia ada banyak kategori, kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran yang paling sempurna kejadian adalah manusia. Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian ni maknanya penciptaan manusia ni stabil. Manusia ni tinggi dia lebih kurang sama aja. Rupa lebih kurang sama. Hidung, mata lebih kurang sama. Walaupun orang Melayu kita hidung tak berapa tinggi kan. Tapi kan saya pergi ke beberapa negara yang hidung dia mancung-mancung, terutama negara-negara bahagian Parsi, dia lebih suka tahu hidung-hidung yang tak mancung macam kita ni. Hidung pesek. Pesek. Allah. Malahan dia tengok kita tu macam wow. Macam kita tengok orang mancung kan. Dia tengok kita ni pesek macam ni, dia kata wow. Saya kata dia ni saja main-main ke tak? Memang betul. Kan? Saya jadi siapa yang nak rasa handsome dengan hidung pesek, pergi ke negara Parsi. Boleh simpan dia sekarang. Allah. Okey. So jadi maknanya jin ni dia tak stabil. Ada yang tinggi-tinggi sangat. Allahu Akbar. Yang rendah-rendah sangat. Yang cantik-cantik sangat. Yang hodoh-hodoh sangat.
Orang Melayu kita pandai dia bagi nama. Yang tinggi dipanggil yang Tunggalah. Yang rendah, yang ketot dipanggilnya Toyol. Allah. Yang cantik dipanggilnya Bunian. Yang hodoh dipanggilnya Antu Kopik. Allah. Orang Melayu kita Semua ada nama tak? dia pandai bagi nama. Tapi maksudnya nak cerita kat sini, jin ni dia banyak dan dia punya penciptaan dia tak macam manusia. Manusia Allah kata Allah khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Maknanya lebih kurang sama je lah. Jin ni tak. Jadi antara jin ni ada satu jin dipanggil Ifrit. Ifrit ni jenis jin yang lasak, kuat dan juga maknanya hebat dibanding jin-jin yang lain daripada sudut kekuatan. Ifrit ni memang yang paling hebat lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan benda ni dalam Al-Quran, iaitu qala ifritu minal jin. Ifrit daripada jin berkata, ana atiyaka bihi. Aku akan bawa singgahsana ini. Bagaimana dia bawa? Kita berhenti nak sekejap. Suspense. Masya-Allah, tabarakallah. Dan bila mana sebut tentang perpindahan istana Ratu Balqis ni, masya-Allah, dia macam lawan tender juga, Ustaz. Insya-Allah. Nak tengok siapa yang menang tender ni, Ustaz. Insya-Allah kita kembali selepas ini. Saudara, biasakan kehidupan normal baru dakwah. Tanyalah Ustaz yang sampaikan. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita membicarakan topik sirah, kisah Ratu Balqis bersama yang bahagia Ustaz Muhammad Abdullah Alamin, dan telah pun banyak kita perkatakan, kita kongsikan. Kami masih lagi mengalu-alukan kepada para penonton yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 011-1233-6480 atau terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi yang menonton kami menerusi FB Live, untuk tekan butang kongsi, sebar, luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan kita masih lagi belum menang dan kita mesti menang untuk menghadapi wabak pandemik COVID-19 ini, dan kita jaga kita dan terus amalkan penjarakan sosial dan mengikut SOP yang telah pun ditetapkan mudah-mudahan. Dan yang baik Ustaz, kita berbicara lanjutan kisah bagaimana istana yang pada ketika itu entah wallahu alam siapa yang pindahkan, tetapi kisahnya begitu hebat, ramai yang ternanti-nanti apakah Ifrit yang berjaya ataupun ada orang lain yang berjaya memindahkan yang lebih cepat berbanding Ifrit pada ketika itu. Kisahnya bersama dengan yang bagi Ustaz. Dipersilakan. Okey. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat rahmatullah sekalian, kita sedang cerita Ratu Balqis Okey. Dan bagaimana kerajaan bahagian selatan yang bak sun syadid, semua dah cukup, kekuatan dia tak perlu apa-apa pun, dia tak perlu pun. Tapi maknanya Hudhud bagi tahu Nabi Sulaiman bahawa ada kerajaan ini penyembah kepada matahari. Maka Nabi Sulaiman terpanggil untuk jemput datang Ratu Balqis ke negeri bahagian utara. Mula-mula Ratu Balqis tak nak. Dia kata tak apalah, kita berkawan ataupun bersahabat sebagai dua kerajaan besar. Dia bagi hadiah. Nabi Sulaiman kata, bukan ini yang aku nak. Kalau itu yang nak, Nabi Sulaiman boleh perintah jin dan sebagainya. Lebih hebat daripada itu pun boleh juga dibuatnya. Kan? Maka Nabi Sulaiman kata, kalau dia kata dia tak mau datang, biarlah aku datang. Maka ketika Nabi Sulaiman kata, biar aku datang, Ratu Balqis nampak benda ni. Kan? Kalau dia datang dengan tentera-tentera dia, silap sikit, akan jadi peperangan besar. Jadi Ratu Balqis buat keputusan, tak apa, biar dia datang. Dia datang. Okey. Jadi ketika Ratu Balqis bersetuju untuk datang ke bahagian negeri atau kerajaan utara, maknanya bahagian kerajaan Jerusalem, Nabi Sulaiman AS, maka dia mula bergerak. Okey. Apabila dia mula bergerak, maka Nabi Sulaiman bermesyuarat. Apa kata Nabi Sulaiman? Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla ayatuni muslimin.
siapa di antara kamu boleh bawa singgah sana dia? Apa tujuan dibawa singgah sana ini? Macam saya sebut tadi, pertamanya biar dia selesa duduk. Sebab kita tak tahu kan, dia seorang ratu, kita tak tahu maknanya apa keadaan dia, macam apa yang selesa bagi dia. Sebab tu iktibar pada kita ni, bagus sangat kita ni kalau andai kata datang tetamu atau nak jemput orang, kita tahu apa yang dia selesa bagi dia tu. Kena kaji dia tu. Maknanya kena ada kepekaan untuk kaji benda tu, untuk selesa. Contoh macam mak ayah kita kan. Kita mungkin membesar, kemudian kita nak supaya kita jaga mak ayah kita. Nak jaga mak ayah bukan saja jaga dan duduk sekali. Kita kena tahu apa yang dia selesa kat dia. Apa keperluan-keperluan dia yang tak perlu dia cakap. Kan? Jadi Nabi Sulaiman, okey, Ratu Balqis dah setuju untuk datang. Jadi mana siapa antara kamu, kata Nabi Sulaiman AS, yang boleh bawa singgah sana dia. Maknanya tempat duduk dia ni supaya kita tahu apa yang selesa untuk dia. Dan bila Nabi Sulaiman nampak singgah sana tu, maknanya Nabi Sulaiman tahulah apakah yang Ratu Balqis suka. Dekorasi ke apa yang suka. Maknanya Nabi Sulaiman cuba nak memahami Ratu Balqis kan. Siapa boleh bawa? Sebab dulu tak ada gambar-gambar. Dulu bukan boleh siap Raja Sabak macam mana. Telepati. Oh macam ini. Tahu kan. Dulu kita tak tahu tau. Screenshot. Jadi mana tak tahu. Okey, bawa. At least ada gambaran apa yang dia suka. Maka ketika itu waqala ifritu minal jin, Ifrit kata Nabi Sulaiman, wahai tuanku, kan, ana atika min qabli an taquma min maqamika, aku boleh bawa singgasana ini sebelum kau bangun dari tempat duduk kau. Nabi Sulaiman ni cara dia waktu pagi, waktu subuh, kan, mendirikan solat. Okey, solat ni sebenarnya telah disyariatkan kepada nabi-nabi terdahulu. Dah lama dah. Kan? Disyariatkan kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sembahyang tu telah ada. Dan pembahagian solat tu, macam contoh solat subuh tu, dia bermula dengan pelaksanaan Nabi Adam alaihissalam. Ketika kan Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi ni kan malam. Gelap. Jadi maknanya bayangkan kita lah kata contoh nak senang faham kan. Kita dah biasa terang-terang macam ini kan. Tiba-tiba masuk lift. Allah. Masuk lift jam, lampu padam. Panik. Panik selaku manusia kan. Nabi Adam alaihissalam ketika mula turun biasa terang macam ni, tiba-tiba gelap. Dan dia tak tahu gelap itu sementara. Dia pun tak tahu. Panik, selaku manusia panik kan. Jadi ketika nampak ufuk timur matahari timbul, itu dia kata, ya Allah ada cahaya, dan dia mula menyembah Allah. Itulah sejarah solat subuh. Akan mengikut sebahagian daripada ahli mufassir dan ahli tafsir. Okey. Jadi Nabi Sulaiman dia punya kebiasaan dia. Pagi dia lepas solat subuh, dia akan mula duduk di singgasana dia. Duduk di singgasana dia, mula maknanya menjalankan tugas lah. Berbincang, bermusyawarah dan sebagainya. Okey. Dan dia hanya akan bergerak daripada singgasananya ketika zuhur. Maknanya matahari ketika betul-betul kat langit, maknanya tergelincir saja matahari itu waktu zuhur. Jadi maknanya Ifrit kata apa? Wahai tuanku. Okey. Aku boleh bawa singgahsana ini, kata Ifrit. Sebelum engkau bangun daripada tempat dudukmu. Jadi bangun tu bila? Iaitu sebelum zuhur. Pagi bersidang macam ni kan. Okey, nampaknya Ratu Balqis bersetuju untuk datang kepada kita. So kita kena buat persiapan. Kita tak tahu dia adalah kerajaan besar. Kita tahu apa keselesaan dia, apa kebiasaan dia, apa makan dia macam mana. Jadi Nabi Sulaiman tak tahu, dan Nabi Sulaiman cuba study supaya dia selesa ketika berada di negeri bahagian utara. Cuaca pun berbeza. Jerusalem dia ada 4 musim. Sejuk, kadang-kadang salji, kadang-kadang musim panas. Negeri selatan macam kita lah. Maknanya lebih macam tropical macam ini. Hanya maknanya kebanyakannya panas dan humid. Maknanya lembap. Kan? Ada kelembapan di situ. Tak sama. Makan tak sama, cara tak sama. Jadi Nabi Sulaiman nak cuba faham. Jadi siapa yang boleh bawa? Ifrit kata, tuanku, saya boleh. Sebelum zuhur, pasti boleh ni. Angkat benda ni kan. Maknanya pasti boleh. Kemudian, satu pengakuan daripada Ifrit. Apa kata Ifrit? Ini
alaihi laqawiyyun amin. Aku ni wahai saya ni hamba ni wahai Nabi Allah Sulaiman adalah orang yang maknanya bukan orang jin yang kuat laqawiyyun amin, bahkan amanah. Ifrit ni amanah. Kenapa Ifrit kata dia tu amanah? Sebab apa? Sebab Tu Balqis dia ada benda-benda yang mungkin istimewa. Kalau tak amanah mungkin akan diambil kat dia. Lepas tu dia kata, okey, wahai tuanku boleh percaya kat saya. Okay, saya ni adalah qawiyun amin. Qawi saya boleh bawa sebelum zuhur nanti, sebelum zuhur sehingga sana ni. Amin saya orang yang amanah. Maksudnya, saya tak akan ambil benda-benda yang mungkin istimewa. Taklah bergurau, nyorokkan itulah, sorokkan ni. Jin ni kan dia panggil dia pelik sikit. Allah Akbar. Jadi tuanku boleh percaya kat saya. Aku inilah qawiyun amin. Aku ni orang yang kuat, maknanya satu kejadian yang kuat dan juga amanah. Boleh percaya kat saya lah. Tapi yang menariknya, qala allazi indahul ilmu minal kitab. Berkata satu orang, bangun satu manusia pula. Satu manusia pula yang dia ada pengetahuan daripada Alkitab. Dalam ahli mufassir sebut namanya adalah Asif bin Baqiyah. Jadi mana Asif bin Baqiyah ni manusia yang juga merupakan menteri Nabi Sulaiman AS. Dan dia telah dikurniakan indahul kitab. Maksudnya ibu bapa kakak tuan-tuan, dari sudut ilmu manusia ni dia lebih hebat daripada jin. Jin ni kenapa dia agak hebat? Sebab dia umur dia panjang. Maksudnya apa? Jin ni dia banyak pengalaman. Makan garam lah. Katakanlah, kita tengok kisah macam mana zaman Nabi kita Muhammad SAW dalam surah Jin. Okey, Nabi Sulaiman tadi 950 tahun sebelum Masihi. 950 tahun sebelum Masihi. Nabi kita Muhammad dapat wahyu 610 Masihi. Maknanya lebih kurang 1,500 tahun tau. Ketika Nabi kita dapat wahyu, jin zaman Nabi Sulaiman datang kepada Nabi kita Muhammad SAW dan berkata, Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Jin-jin kata, datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, dia kata, aku dengar satu ayat yang menggetarkan macam zaman Nabi Sulaiman. Ini ayat ini adalah ayat wahyu. Maksudnya ini bukan ayat sembarang, ni wahyu. Ada getaran dia. Sebab itu kan kalau anda kata orang kena rasuk jin dan sebagainya kan ada perkataan yang dibaca boleh menggetarkan jin. Sebab ayat tu gelombang dia, patah-patah perkataan, letupan-letupan daripada mulut dia. Kita bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah, letupan-letupan mulut tu dan wahyu itu ada gelombang dia. Betul. Yang menyebabkan jin rasa panas, takut dan sebagainya. Sebab itu satu hari Nabi SAW mengadu pada Jibril. Nabi pergi ke satu tempat, Nabi diganggu dengan Ifrit. Ifrit ni tapi yang bukan Islam. Maka Jibril kan mengajar kepada Nabi SAW. A'udzubillah bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna birru wala fajir. Maknanya perkataan ini auzubillah wa bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna birru wala fajir menggetarkan para jin. Ini juga satu dipanggil ta'awuz. Ta'awuz ni perkataan auzubillah yang bagus untuk siapa-siapa yang nak suka untuk atau bukan suka lah, bertanggungjawab untuk benteng diri ataupun membantu orang lain. Dipanggil ta'awuz. Ta'awuz ni nanti boleh belajar dalam tajuk khas atau mungkin tanya ustaz boleh bawakan perubatan Islam dan sebagainya, jadi bagus. Jadi Jibril alaihissalam mengajar kepada Nabi SAW ta'awuz a'udzubillah bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna birru wal fajir, menggetarkan jin sampai jin tak berani dekat kepada Nabi SAW. Maksudnya perkataan-perkataan yang boleh menggetarkan jin dan juga syaitan ni dia ada ayat-ayat dia. Dan ada yang ada dalam Al-Quran. Jadi balik tadi Asif bin Baqiyah kata, qala alladziina indahu ilmun bil kitab. Okey, balik pada tadi kita cerita jin ni dia pengalaman dia luas. Tapi dari sudut ilmu manusia lagi hebat sebab manusia khalifah muka bumi. Walaupun manusia ilmu umur ni tak sepanjang seperti jin,
Kan? Kita tak banyak jin. Terutama umat Muhammad, kata Nabi SAW, umat Muhammad ni baina sitin wa sab'in. Antara 60 ke 70 je. Jin 1000 tahun, 1500 tahun, 2000 tahun. Jin hidup zaman Nabi Sulaiman pun hidup lagi zaman Nabi. Kita SAW jumpa Nabi. Aku dengar ayat yang sama menggetarkan. Ini mesti ayat wahyu. Kena jumpa Nabi. Surah Jin. Balik nanti boleh baca surah Jin. Kan? Jadi maknanya sebab dia hidup lama, pengalaman dia luas. Tapi daripada sudut ilmu sebagai khalifah muka bumi, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita ilmu. Ada manusia ni dipanggil ilham. Itu ilham tak ada pada para jin. Manusia diberikan dipanggil firasat. Firasat ada pada jin. Ilham, firasat. Begitu juga manusia diberikan wahyu. Wahyu maknanya diutuskan kepada manusia. Sebab tu orang wahyu adalah nabi, ta'rifan nabi adalah manusia. Kan? Maknanya wahyu. Itu bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengenai ilmu. Kemudian ada ilmu dipanggil laduni. Ilmu laduni ni ilmu bagi pada manusia, bukan pada jin. Sebab tu manusia ilmu lebih hebat. Sebab tu dalam ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut ketika Nabi Sulaiman AS berkata kepada para pembesar dia, siapa boleh bawa? Ifrit kata, saya boleh bawa tuanku. Sebelum bangun zuhur nanti singgasana ada. Maka berkata qala allazina indahu ilmu minal kitab, satu orang yang diberi ilmu daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala namanya Asif bin Baqiyah. Kalau mengikut sebagai ahli mufassirin, dia kata apa? Ana atika bi qabla ayyartadda ilahi tarfaka. Aku bawa sebelum kau berkelip mata. Berkelip mata. Maknanya berkelip mata. Okey. Nabi Sulaiman AS orangnya agak tegas. Kelipan mata ni jarang. Jadi dia kalau tengok matanya tajam begitu. Sebab tu jin tak boleh perasan ketika Nabi Sulaiman wafat. Kan Nabi Sulaiman wafat, kata mengikut ahli mufassirin, dia lebih 40 tahun kan dia duduk begitu kan. Bertongkat kan. Sebab tu jin waktu tu tengah buat kerja tak berani tau. Sebab apa? Mata tak berkelip. Taat je. Taat je. Mata tak berkelip kan. Jadi maknanya dia bukan macam kita kan. Dalam seminit tu adalah kelip kan. Dia jarang berkelip. Dia matanya tajam. Nabi Sulaiman AS mata tajam, dia jarang berkelip. Tuanku kelip aja. Singgasana sudah ada. Asif bin Baqiyah kata. Maknanya diberi ilmu, kelip je singgasana ada. Tak perlu tunggu zuhur. Tunggu zuhur. Maka Asif bin Baqiyah dengan ada ilmu yang diberikan, perjalanan daripada kerajaan selatan, dibawa singgasana Balqis sampai kepada Jerusalem. Ketika Jerusalem. Maka sampai ke Jerusalem, Nabi Sulaiman kata, okey, kita dah tahu dah saiz badan dia, kebiasaan dia, maknanya apa dekorasi dia, dan kita dapat baca dah. Jadi maknanya kalau sebuah istana tu antara yang paling megah keindahan dia adalah maknanya singgasana lah. Kita tahu dah. Dan kita akan buat satu penempatan untuk dia yang lebih hebat daripada apa yang dia ada. Nabi Sulaiman terdapat tahu apa kebiasaan Balqis ni ada. 3,000 kilometer jarak kurang lebih kalau kita kaji. Ustaz, yang Ustaz pun biasa ke Yaman dan juga ke Palestin, Jerusalem dan sebagainya. Jarak yang bukan dekat, Ustaz. Kalau jet ni perjalanan mungkin 3 jam lebih. Tapi ini sekelip mata, Ustaz. Mungkin sesuatu teknologi yang luar biasa pada ketika itu yang telah mewujud tetapi mungkin menjadi rahsia dan juga tanda tanya. Dan apa yang menarik, Ustaz, bila mana sebut tentang kisah perpindahan Ratu Balqis punya istana ni, Ustaz, ada juga yang tertanya-tanya tentang bagaimana teknologi yang digunakan. Wallahu alam, kita tidak ada sumber yang sahih yang membuktikan perkara tersebut. Cumanya, Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada sahabat kita yang bertanya di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah reaksi Ratu Balqis bila mana Nabi Sulaiman AS menunjukkan ataupun memindahkan istana tersebut? Sekian, terima kasih. Soalan daripada sahabat kita Nik Muhammad Adwa dari Kota Baru, Kelantan yang bertanya, Ustaz. Reaksi kalau kita ni luar biasa sekali, Ustaz. Kalau teknologi pada zaman hari ni pun belum tentu lagi ada seperti itu. Sedikit pada Ustaz. Okey. Sebelum kita jawab, kita cerita pasal teknologi kan. Kita manusia ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi satu asas ilmu daripada Al-Quran, sampai orang kaji akhirnya terbit berbagai-bagai sains. Dalam Al-Quran ni lebih 500 ayat sains. Lebih 500 ayat sains dalam Al-Quran ni. Jadi maknanya Al-Quran ni asas kepada sains moden. Ulama-ulama kita dulu ni kurun ke-16 ketika Eropah dalam Dark Age, zaman kegelapan, orang Islam telah maju daripada sudut sains.
perubatan matematik, tokoh matematik Al-Khawarizmi, Ibn Sina, dan bidang perubatan Al-Batani daripada bidang tumbuh-tumbuhan. Apa lagi, banyak ulama-ulama kita, Ahmad Ulugh-Beg, bidang astronomi. Maknanya dia dapat buat peta bintang ni tau. Maknanya pukul 10 tu dah ada peta bintang dan merakamkan lebih 100,000 bintang dan dinamakan setiap biji tu. Setiap biji tu dinamakan. Buruj. Buruj kan. Ada bintang Suraya. Maknanya Suraya kalau kita tengok kan teknologi telefon satelit US, Eropah. Kan? Tapi ada satu teknologi telefon satelit yang orang Islam punya, dipanggil Suraya. Daripada Emirat, teknologi itu maknanya jadi negara Islam biar ada teknologi itu, jadi Emirat bangunkan teknologi itu, dan ada satu-satunya lah telefon satelit yang milik orang Islam adalah Suraya. Suraya itu daripada bintang Suraya tu. Hebat. Siapa biasa yang pergi ke sana tempat-tempat ada lain kan. Dia ada kalau yang orang putih punya iridium ada, Inmarsat ada Suraya tu salah satu dia. Jadi bintang sebagainya. Okey. Jadi teknologi itu memang banyak, dan kita ada asas teknologi yang sangat hebat dan teknologi memindahkan ataupun pergi ke satu tempat dalam sekelip mata ni. Nabi Sulaiman ada, Nabi kita Muhammad SAW pun ada ketika peristiwa Isra Mi'raj kan. Mana Nabi SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj, qabla ayyabrudal farash, sebelum sejuk tempat duduk dia dah balik-balik lagi. Jadi untuk selanjutnya Allahu Akbar. Dramatik dan juga suspense sebenarnya Ustaz. Allah, masya-Allah, tabarakallah. Dan kisah ni sebenarnya lanjutannya begitu panjang, dan mungkin sebenarnya bukan sekadar kita kata hikayat ataupun kisah semata-mata. Kita nak adaptasikan dalam kehidupan kita pada hari ini. Sebenarnya banyak perkara yang perlu kita hayati, muhasabah daripada kisah Nabi Allah Sulaiman AS dan juga kisah Ratu Balqis ini. InsyaAllah kita akan sambung, kerana di TV3 kita nak tamat siaran di sini Ustaz. Kita akan sambung siaran lanjutan 30 minit TV9. Jadi saudara, biasakan kehidupan normal baharu dakwah. Biarlah tanya Ustaz yang sampaikan, biar tahu dengan keliru. Kita jumpa di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Siaran tambahan 30 minit di TV9 kembali bersama dengan saya Da'i Anas selaku moderator pada pagi ini. Kita masih lagi membicara dan juga bercerita panjang lebar tentang sirah kisah Ratu Balqis bersama yang berbahagia tetamu undangan kita Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Dan banyak perkara yang telah pun dikongsikan oleh yang berbahagia Ustaz. Ianya bukanlah satu perkara ataupun cerita semata-mata. Ianya merupakan satu perkara yang perlu kita hayati kerana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim supaya kita dapat aplikasikan, adaptasikan sirah dan juga pengajaran ini dalam kehidupan kita. Dan yang baik Ustaz, kita masih lagi mengalu-alukan kepada para penonton yang mungkin ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau ke di laman Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, atau paling mudah juga menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 01-1233-6480. Jadi para penonton, sebagaimana Ustaz kita paparan di skrin pada ketika sebentar tadi dan juga sejak daripada awal kita program, bagaimana surah An-Naml dipaparkan, dan begitulah kesinambungan kisah yang kita nak sambung Ustaz. Bagaimana kita berhenti setakat singgasana ataupun istana Ratu Balqis yang dipindahkan oleh dua susuk tubuh, iaitu yang pertama daripada bangsa jin yang namanya Ifrit, dan juga seorang yang bernama Asif bin Baqiyah yang disebutkan secepat yang dalam keadaan tak boleh dibayangkan sekelip mata. Ini satu perkara yang luar biasa Ustaz. Kita nak sambung kisah ini, saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz, dipersilakan. Terima kasih kepada Da'i Anas dan kepada ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, staf abang yang saya sayangi. Saya doakan dengan kebaikan sekalian dalam TV9 So siapa yang ikut TV9 dia dapat lebih setengah jam kisah ini. Okey.
So ini maknanya dah dipindahkan istana Balqis dan diubah sikit singgasananya. Okey. Maka ketika Balqis sampai ke Jerusalem. Okey, ada satu perkara yang mana dan ada beberapa peristiwa. Yang pertamanya adalah falamma ja'at qila hadha qila ahakadha arshuka. Akhirnya apabila sampai ke istana Abu Sulaiman di Jerusalem. Okey, jadi sama duduk, ada satu lagi singgahsana di satu tempat yang telah maknanya padahal adalah Ratu Balqis punya singgahsana, tapi telah diubah suai. Dia kata ahakadha arshuka, kata Nabi Sulaiman, wahai Balqis, adakah singgahsana engkau seperti ini? Okey. Kita dapat pelajari satu perkara dan sifat ataupun watak Ratu Balqis ya. Ratu Balqis tak bukan kot ataupun tak ini aku punya singgahsana ni. Dia tak jawab macam tu. Dia kata apa? Qalat ka'annahu huwa. Seperti macam ini. Maksudnya apa? Dia adalah orang yang detail. Allah kita perfectionist. Maksudnya perwatakan manusia ni sama. Ada yang panggil type A, ada yang panggil type B kan. Kalau macam type A ni orang detail. Mungkin suami kita jenis detail. Nak tahu kan, cuba ibu kakak buka kita punya beg duit kan. Ada orang yang memang beg duit, susun duit RM50, RM10, kan. Ada orang masuk dengan risip penuh. Risip buang. Maknanya dia orang ni. Ahakadha arshuka qalat, maknanya ka'annahu huwa. Seakan-akan dia tak mengiyakan dan tidak menindakkan. Maknanya orangnya detail. Dia perhati sebab apa? Sebab dia kenal pemata-pemata dia, saiz dia, keadaan dia kenal. Ka'annahu huwa. Ini macam macam aku punya singgahsana. Ka'annahu huwa, maknanya orang detail. Dia perhati je kan. Perhati tu maknanya ka'annahu huwa, maknanya ini adalah seperti dia. Okey. Lebih kurang. Jadi maknanya Nabi Sulaiman faham, patutlah dia boleh memerintah negara. Orangnya bukan cincai. Maknanya orangnya bukan sembarangan, orangnya bukan asal boleh, orangnya memang detail. Patutlah dia boleh membina empangan ma'arif yang daripada sudut fizik dia tepat, menanggung pressure ataupun tekanan air itu berapa banyak, berapa tebal, dan tahan digunakan selama beratus-ratus tahun empangan ma'arif ni. Patutlah Balqis ini boleh mengawal, maknanya orang-orang ada sekelilingnya, padahal dia adalah seorang wanita. Maknanya Nabi Sulaiman faham benda itu. Dan bermulalah mereka, maknanya sebagai dua orang raja yang hebat, satu kerajaan selatan dan satu kerajaan utara, mereka berbual-bual dan bercakap-cakap. Akhirnya, apa kata Balqis kepada Nabi Sulaiman? Balqis kata apa? Kata utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Aku ni dah dengar lama dah pasal kau. Kata Ratu Balqis. Aku dah dengar lama dah pasal kau. Dan aku sendiri ini adalah orang yang sebenarnya faham apa itu tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Ratu Balqis boleh faham mengenai tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana di bahagian negeri selatan pernah ada satu orang nabi yang diutuskan di situ, iaitu Nabi Allah Hud alaihissalam. Jadi Nabi Allah Hud alaihissalam diutuskan ke bahagian negeri selatan lama sebelum zaman Nabi Ibrahim alaihissalam lagi. Maksudnya apa? Konsep tauhid itu telah ada di bahagian negeri selatan. Cumanya negeri selatan ni dia tidak sebab tidak kemudian wafatnya Nabi Hud alaihissalam, tidak ada lagi nabi yang diutus kepada bahagian selatan. Jadi konsep tu ada, cumanya orangnya tidak beriman dengan Allah yang esa. Dia sama macam kedudukan kota Mekah sebelum kedatangan Nabi SAW. Jadi maknanya kota Mekah sebelum kedatangan Nabi SAW, ada orang penyembah berhala, ada orang menyembah Allah mengikut syariat Nabi Ibrahim AS. Maknanya kota Mekah tu ketika Nabi SAW lahir memang ada penyembah berhala dan ada penyembah Allah mengikut syariat Nabi Ibrahim AS. Maksudnya tak ada sembah berhala, tapi memang sembah Allah yang esa, tapi syariat Nabi Ibrahim AS. Sama juga Balqis. Rupanya Balqis telah lama mendengar tentang tauhid ini. Tentang tauhid ini, maknanya tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia dengar lama tentang pasal Nabi Sulaiman ini. Maknanya satu orang raja, nabi yang membawa konsep untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang esa, Allah yang satu. Sebab itu maknanya perbualan itu tidak susah.
Sebab itu apabila Ratu Balqis tahu Nabi Sulaiman nak datang, Balqis kata tak apa, biar aku yang datang. Maknanya biar datang. Maknanya taklah susah. Tak macam satu utusan macam zaman Nabi SAW kita kan beza. Rasulullah SAW mengutus utusan kepada Parsi, Parsi penyembah api. Beza dengan Rasulullah hantar utusan kepada Raja Mesir waktu itu, yang dia telah ada konsep mengesakan Tuhan daripada syariat Nabi Isa. Beza dengan Nabi menghantar utusan ke Habasyah. Sebab Habasyah ketika itu bersyariatkan Nabi Isa AS, agama Nasrani waktu itu, disebut Nasrani. Tapi maknanya konsep mengesahkan Allah itu telah ada pada dalam jiwa mereka. Sama dengan Balqis, jadi tak susah. Konsep tauhid itu telah ada pada Balqis. Maka maknanya perbualan tu tidak susah, dan Nabi Sulaiman AS bercerita lebih lanjut apa itu tauhid. Tauhid maknanya pengesaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, Balqis pun berkata bahawa okey, kenapa aku tak dapat nak bawa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab ketika syariat yang ditinggalkan adalah Nabi Hud alaihissalam, lama dah. Nabi Sulaiman kan 950 tahun sebelum Masihi. Nabi Ibrahim 1800 tahun sebelum Masihi. Nabi Hud 1000 tahun lebih sebelum Nabi Ibrahim lagi. Maknanya jauh lagi sebelum tu. Jaraknya. Jadi konsep tauhid telah ada. Tetapi kenapa tidak beriman? Sebab memang telah jauh sasar, dan dia pun tak tahu macam mana konsep itu. Sebab itu apabila Nabi Sulaiman berdakwah kepada Ratu Balqis, akhirnya Ratu Balqis mau bersama-sama untuk Islam. Sebab itu akhirnya Ratu Balqis kata apa? Dia kata wa aslamtu ma'a Sulaiman. Perkataan ayat ini sangat cantik kalau kita faham. Dia bukan wa aslamtu bidini Sulaiman. Dia bukan cakap aku Islam dengan agama Sulaiman, tak. Wa aslamtu ma'a Sulaiman. Aku Islam bersama Nabi Sulaiman. Mana apa? Konsep tu dah ada kat diri Balqis dah sebenarnya. Cuma Nabi Sulaiman terangkan lagi konsep tauhid. Aku Islam sama macam Nabi Sulaiman. Ma'a Sulaiman. Itu juga ada perbezaan maksud. Beza dengan maknanya dia baru nak masuk, dengan konsep tu dah ada kat diri. Jiwa dah ada dah. Jiwa dah ada dah. Allah. Sebab itu bila kita sebut pasal Islam, ibu bapa tuan-tuan sekalian, Islam dia agama fitrah sebenarnya. Ada fitrah ni maknanya agama kemanusiaan. Sebab tu kadang-kadang orang yang tak pernah dengar pasal Islam, sekali kita cerita pasal Islam, dia terus nak masuk Islam. Mudah tertarik. Ya, sebab Islam ni agama fitrah. Dia tak melanggar fitrah Islam ni. Jadi orang yang orang asli, orang apa semua, kita cerita pasal Islam, kita pasal keinginan Islam, terus mudah nak masuk Islam. Sebab konsep Islam tu fitrah tu. Maknanya dia bukan benda yang melanggar fitrah. Okey, kemudian Nabi Sulaiman dah tahu cara pemikiran Balqis, dah bawa singgasana dia, dah tahu dah, diubah dan dia faham, oh Balqis tahu ni. Rupanya Nabi Sulaiman menyediakan penempatan baru kepada Balqis. Dia bukan penempatan yang sedia ada di Jerusalem. Penempatan yang baru. Satu penempatan istana baru untuk Balqis yang dibuat daripada kaca, kaca lah. Yang bawah itu ada air yang kaca. Kenapa benda tu dibuat? Kenapa? Sebab Balqis adalah kerajaan selatan. Kerajaan selatan ni biasa dengan air. Dia beza dengan kerajaan utara yang memang gunung apa semua. Jadi maknanya benda air ni kan. Jadi apabila Balqis melangkah masuk kepada istana hinggap dia ketika itu lah, istana hinggap ketika itu, dia tengok air tu, dia pun seng-sengkan dia punya baju. Dia punya kain lah, dia punya kainan. Dia seng-sengkan dia punya baju kerana dia ingat itu air. Takut basah lah. Takut basah kan. Itu yang menyebabkan Balqis kata, oh, kerajaan ini memang lebih hebat dari kita. Sebab sebelum ni dia rasa dia hebat, dia telah membina empang ma'ad dan sebagainya. Dan dia bahasa dengan air ni kan. Tengok tu, oh, istana air. Jadi dia angkat si kainnya itu, maka dia kata, oh, memang hebatlah kerajaan ini dah. Patutlah untuk kita bersama-sama wa asamtu ma'a Sulaiman. Jadi ada kisah yang lebih menarik lagi ketika berada di istana kaca ini. Allah Akbar. Kita nantikan sambungannya Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Macam tahu nak berehat seketika Ustaz. Jadi saudara, insya-Allah kita akan ikuti lanjutan kisah ini. Biasakan kehidupan normal baru. Dakwah Taylah Ustaz yang sampaikan. Biar tahu yang keliru, kita berehat seketika, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kita masih lagi membicarakan topik yang cukup menarik, iaitu sirah kisah Ratu Balqis. Dan kita masih lagi bersama yang bahagia Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin, dan banyak perkara dan juga kisah yang telah pun dikongsikan. Mudah-mudahan dapat kita sama-sama jadikan pengajaran dalam hidup kita. Kisah Ratu Balqis yang cukup mendebarkan, cukup dramatik, dan Masya Allah Tabarakallah. Mudah-mudahan adaptasi kisah ini kita dapat sama-sama ambil iktibar. Dan Ustaz, sebelum kita nak lanjutkan kisah tersebut bagaimana berlaku, walaupun sehingga ke hujung rancangan ni Ustaz, kalau tak sempat mungkin kita akan sambung pada perbincangan yang lain insya-Allah kalau ada rezeki Ustaz. Macam bagi Hindu Ustaz. Baik, dan kerana ada juga yang bertanya Ustaz tentang bagaimana Asik bin Barqiah, satu susuk tubuh yang berjaya menewaskan jin Ifrit, membawa dengan kecepatan yang luar biasa istana tersebut. Ada yang bertanya tentang amalan beliau sehingga boleh dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan tersebut, dan status perkahwinan di antara Nabi Sulaiman AS dan juga Ratu Balqis. Sikit bila Ustaz. Okey. Satu soalan menarik ya, satu soalan menarik ya. Okey. Tadi kita dah kongsikan macam mana jadi pandai. Jadi pandai kena belajar. Betul. Macam mana jadi cerdik? Nak jadi cerdik kena banyak pengalaman. So gabungan antara cerdik dan pandai itulah bijaksana. Betul. Okey. So maksudnya pandai belajar, cerdik kena banyak pengalaman. Gabungan banyak pengalaman dan belajar, lahirlah bijaksana. Dan setinggi-tinggi bijaksana apabila kita dibantu oleh Allah. Betul. Ini Allah sebut wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengajar kamu ilmu-ilmu. Jadi maknanya apa rahsia Asik bin Barqiah ini? Rahsianya adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sebab orang bertakwa dia ada konsep akan diilhamkan padanya ilmu, ada rasa hati firasat. Betul hadis disebut takut firasatul mukmin fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu firasat orang beriman, dia melihat dengan bantuan Allah. Dan yang ketiganya adalah ada ilmu laduni dipanggil. Ilmu apa beza ilham dengan ilmu laduni? Ilham ni ada base. Ada penambahbaikan. Contoh macam, okey, kita nak buat meja ni contoh kan. Macam mana nak buat dia lebih tinggi kan? Oh, kita tambahkan ni, itu ilham. Okey. Laduni ni tak ada base. Tiba-tiba kita cakap, okey, kita nak buat istana kaca. Itu laduni. Mencari adat tak? Oh, makna mencari adat so macam tu, macam nak pindahkan sekelip mata. Betul. Tiba-tiba dapat ilmu tu, itu laduni. Jadi maknanya untuk kita ni, apa amalan dia bertakwa kepada Allah. Takrifan takwa tu, hati kena penyerahan secara total pada Allah. Betul. Tawakal kita, redha kita, itu rahsia. Maknanya macam mana kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tiga perkara tadi. Ilham, firasat dan ilmu laduni. Allahu Akbar. Jadi balik pada kisah, adakah ending cerita dia Ratu Balqis berkahwin ataupun tidak, ada khilaf. Ada yang kata tak kahwin. Ada sebagai ahli kitab kata kahwin. Kan? Maknanya, dan sebab itu kalau kita bicara mengenai makam Nabi Sulaiman, saya pernah bicara dengan Imam Masjid Al-Aqsa, Imam satu Masjid Al-Aqsa, Syekh Yusuf Abu Sunainah. Saya kata dekat Jerusalem, dekat Baitul Maqdis ada makam Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi maknanya makam Nabi Sulaiman ni ada khilaf, ada dua khilaf. Satu berada di Jerusalem, di tempat Baitul Maqdis, satu lagi ada di Yaman. Mana di sekitar istana Balqis yang berada di Yaman. Maknanya ada khilaf. Makam yang tak ada khilaf ni dua makam je. Iaitu makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di Madinah, dan juga makam Nabi Ibrahim alaihissalam yang berada di Hebron. Makam nabi-nabi lain ada khilaf. Jadi kalau melihat kepada khilaf kedudukan makam ni, kita boleh kata maknanya sebagai ahli kitab menyatakan bahawa akhirnya mereka berkahwin. Allahu a'lam. Allahu Akbar. Kita sambung Ustaz. Kita sambung sikit. Ending dia. Okey. Ratu Balqis ni dia kerajaan yang hebat. Okey, kerajaan selatan yang hebat. Ketika dibawa singgasana, dia masih lagi belum takjub lagi. Maksudnya ketika singgasana masih lagi macam belum takjub lagi lah, macam biasalah ni. Apabila dibuat istana daripada air, baru dia kata, oh, ini hebat. Kita rasa kita sebelum ni hebat kan. Jadi kesombongan, bukan sombong lah, maknanya keegoan kan. Sebab itu kan Nabi SAW sebut, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Kau datang kepada aku dengan keadaan merendahkan diri, maknanya hilangkan keegoan. Maksudnya apa? Barulah Balqis maknanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Oh, ini hebat. Ini bukan kaling-kaling. Bukan kaling-kaling. Bukan biasa-biasa. Ini bukan biasa-biasa. Maknanya kita rasa kita hebat dah. Rupanya dengan ilham, firasat dan laduni tadi, dengan bantuan Allah,
barang kata Allah sajalah seorang akan menjadi hebat. Allah. Baru kemudian wa aslamtu ma'a Sulaiman, aku berislam bersama Sulaiman. Sebab nampak bagaimana kehebatan itu, fa innal izzatu lillah, kehebatan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa dah hebat dah. Tapi dengan wujudnya ilham, firasat dan laduni, seorang akan lebih hebat jika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah dia menyebut bahawa aslamtu ma'a Sulaiman, dan dia kata apa? Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, selama ni aku ni menzalimi diri aku ya Allah dengan tidak menyembahmu ya Allah. Aku rasa aku hebat dah. Macam kita lah hari ini ada orang yang rasa dengan sains dah hebat dah, kita tak perlu Tuhan dah, kita dah boleh apa-apa kan. Rupanya tak cukup lagi. Rupanya dengan sains tu banyak benda-benda yang kadang-kadang tak, dengan tauhid merosakkan manusia. Scientology. Scientology contoh kan. Guru Scientology beriman dengan sains semata-mata. Rupanya sains juga perlukan penambah-baikan untuk menjawab persoalan-persoalan hidup. Betul. Yang besar lagi. Contoh macam sampai sekarang tak ada lagi vaksin untuk COVID kan. Sebabnya Allah tidak ilhamkan lagi bagaimana ubatnya. Ada hikmah-hikmah tertentu lah. So maksudnya baru dah kata ya Allah, rupanya ilmu dan kehebatan hanya akan hebat jika ada takwa dan juga tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan akhirnya Islamlah Ratu Balqis dan juga seluruh rakyat-rakyat dia, maknanya Islam dengan ajaran tauhid dan juga maknanya bersyariat Nabi Sulaiman alaihissalam. Allahu akbar. Kita berbicara tentang kisah Ratu Balqis dan juga Nabi Sulaiman alaihissalam, kisah yang kadang-kadang tu kalau kita tengok dalam majlis-majlis perkahwinan di alam Melayu ni ada doa yang diselitkan, semaikalah perasaan cinta dan kasih kepada pasangan pengantin ni seperti mana percintaan antara Nabi Yusuf dan Zulaikha, Sulaiman dan juga Balqis. Jadi diselitkan, dan ada juga teori yang mengatakan, sedikit Ustaz mungkin ada masa untuk sedikit kita ambil soalan. Tapi sebelum tu Ustaz, kita raikan terlebih dahulu soalan di paparan skrin sahabat kita yang bertanya, Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah yang terjadi kepada kerajaan Ratu Balqis yang ditinggalkan selepas berkahwin dengan Nabi Sulaiman alaihissalam? Ini sebagian pendapatlah menyebutkan, Ustaz dah cerita tadi. Yang kedua, adakah cinta mereka sehebat Nabi Yusuf dan Zulaikha? Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Terima kasih Kak Ayat Bandar Tasik Puteri Rawang Selangor yang bertanya, Ustaz. Dipersilakan. Okey. Pertama, bila Balqis ni datang kepada kerajaan Nabi Sulaiman, ditinggalkan. Apa jadi kerajaan dia? Maksudnya bergabunglah dua kerajaan dengan ajaran tauhid. Maknanya kerajaan utara, selatan sampai ke utara. Sepanjang-panjang itu maknanya Islam. Jajahan takluk. Dan berada di jajahan takluk dia. Maksudnya, dan kalau kita tengok macam mana perhubungan dia, satu perhubungan kerajaan yang dibantu oleh Allah. Sekelip mata mencerita ni. Maknanya tak jauh je sekarang. Macam kalau sekarang macam kita daripada Kuala Lumpur, daripada Perlis nak pergi Johor kan, dengan kapal terbang macam itulah. Walaupun orang nampak macam lama tak, dia dah ada sebab buktinya macam mana adanya ilmu perjalanan yang sekelip mata saya sampai. Jadi kerajaan tu kerajaan Islam yang hebat dan berkembang, dan dapat dilihat sampai sekarang kesan-kesan peninggalan sejarah Sabak yang berada di selatan dan Jerusalem yang berada di utara. Okey. Adakah cinta mereka sehebat Nabi Yusuf dan Zulaikha? Okey. Okay. Dua benda datang tidak kita minta. Kalau dia datang, dia akan datang. Pertamanya mati, yang kedua cinta. Jodoh tak? Jodoh kan. Dia kalau datang. Dia tak datang, macam mana pun dia tak sayang. Maksudnya kan. Mati dan juga jodoh. Kalau orang cakap orang nak matching-matching kan, dia tak ada rasa tu, tak ada. Tarikan tu tak ada. Tarikan tak ada, memang tak boleh. Sama juga macam mati. Mati pun sama juga. Datang, dia tak payah minta. Datang, dia datang. Okay? Adakah Nabi Sulaiman tu macam Yusuf dan Zulaikha sebagainya, soal maknanya percintaan dan sebagainya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan jugalah cinta itu kepada hati kita, sebab orang yang hatinya ada kecintaan terutama kepada Allah dan Rasul, dia akan mudah untuk menyayangi orang lain. Tapi kalau hati ada kebencian, dia akan mudah untuk benci orang lain. Nampak ternyata di sini ada cinta yang ada dari hati Nabi Sulaiman dan Balqis, itu menumbuhkan kasih sayang untuk kebaikan semua. Allahu Akbar. Kita dah pun sampai di penghujung rancangan. Sedar tak sedar masa mencemburui kita. Ada juga yang bertanya apa kaitan kerajaan alam Melayu atau kerajaan Nusantara dengan kerajaan Sulaiman. Kerana ada juga yang berkata tentang teori mengatakan bahawa sampai ke Yogyakarta dan sebagainya, dan tapi kita dah sampai di hujung rancangan. Tunggu rancangan yang lain. Rancangan lain Ustaz, insya-Allah. Ataupun mungkin sebagai kesimpulan terakhir Ustaz, untuk
kita tutup majlis kita sebagai kesimpulan, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh yang bagi Ustaz. Kesimpulan cerita kita pada hari ini 3 perkara. Okay? Yang pertamanya adalah bagaimana kita yang memahami tentang tauhid perlu menyampaikan kepada orang lain. Betul. Jangan sampai kita yang ada agama tauhid sendiri kita je macam masuk syurga. Nafsi-nafsi. Kita sampai kepada orang lain. Betul. Kalau hari ini kita dah jadi baik, kita ahli masjid, ahli surau, sampaikan kebaikan itu kepada orang lain. Bukan kita menghukum. Nabi Sulaiman tak perlu pun datang ke ke Sabak jauh-jauh sana pun. Tapi tauhid itu perlu disampaikan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita perlu bergantung kepada Allah untuk Allah bantu segala urusan hidup kita. Contoh macam Nabi Sulaiman kan. Bukan senang nak menundukkan satu orang ratu yang dah memang hebat kerajaan dia kalau tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya idea saya 3 benda tadi, ilham, firasat dan juga laduni, ilmu laduni itu dikurniakan, akhirnya dapat menawan hati Balqis untuk Islam. Itu yang keduanya. Yang ketiganya, apa yang kita boleh ambil iktibar adalah saling ihtiram. Ihtiram ni saling menghormati orang lain. Maknanya walaupun apa keadaan kita, ikram dan ihtiram. Ihtiram ni hati. Menghormati orang. Ikram ni yang nampak zahir. Contoh macam ikram ni nampak zahir. Contoh sediakan tempat duduk yang selesa, muliakan dan sebagainya. 3 perkara itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita hayati sirah ini dan kita adaptasikan dalam kehidupan kita. Dan terakhir, bagi menang keberkatan Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan sedikit doa ringkas daripada Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan keimanan kepada kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ibrahim ya Allah. Berikan kepada kami kesembuhan bagi segala penyakit kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ayub ya Allah. Kurniakan kepada kami jalan keluar bagi segala permasalahan kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Yunus ya Allah. Berikan kepada kami kemurahan rezeki yang halal ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Sulaiman ya Allah. Kurniakan kepada kami bantuan di dalam apa yang kami usahakan ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Musa ya Allah. Berikan kepada kami ketabahan di dalam segala ujian hidup kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Isa ya Allah. Kurniakan kepada kami akhlak dan adab sopan yang tinggi ya Allah, seperti mana yang telah Kau kurniakan kepada junjungan kami Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang soleh dan soleha ya Allah. Jadikan pasangan kami pasangan yang soleh dan soleha ya Allah, seperti mana Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis ya Allah, seperti mana Sayyidatina Aisyah dan Nabi kami Muhammad ya Allah, seperti mana Nabi Yusuf dan Zulaikha ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah kami daripada perkara yang tidak kami ingini ya Allah, daripada gangguan jin dan syaitan, daripada penyakit yang berjangkit, daripada hasad, dengki dan kezaliman manusia ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Muhammad Abdullah atas kesudian bersama-sama kita pada pagi ini, iaitu untuk kisah Ratu Balqis. Saudara sidang penonton, jangan lupa untuk ikuti siaran pada esok hari dengan topik solat sunat rawatib dengan moderator kita, sahabat saya Da'i Aiman, dan panel Ustaz Mustafa Kamal Hamzah, dan saya Da'i Anas mengundur diri. Saudara jangan mencari yang sempurna, sempurnakanlah apa yang ada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.